Nak buat loan rumah, kena reject. Suruh ambil kredit kad. Nak buat kredit kad pun kena reject juga. Ui, memang bank memang tak suka saya lah. Memang betul-betul tak suka kan. Especially orang yang buat bisnes ni, mereka memang tak suka. Persoalan daripada Ali, apa yang kita perlu buat kalau kita tidak ada sejarah loan bank? Okay? So kalau anda nak beli rumah, especially lah orang-orang muda, fresh graduates, okay, baru kerja 2-3 bulan, dan anda nak beli rumah, macam mana? Terutamanya bagi mereka yang mungkin anda tak pernah wujud lagi dalam bank. Okay? Maksudnya sebab anda tak pernah pun buat apa-apa loan melainkan anda ada bank account. So technically kalau anda tak pernah buat loan ni, bermaksud anda tak wujud lah, okay, dalam mata bank. Seperti saya dulu, ketika saya baru saja pulang ke Malaysia pada tahun 2017, tahun 2018 saya nak buat loan, memang loan saya rejected. 4 kali rejected. Sebab di pandangan mereka, saya memang tak ada loan. Clean. Tak ada loan kereta, tak ada credit card, tak ada loan rumah, tak ada apa-apa loan. So tindakan ni simple saja. Anda kena mula buat loan lah dengan bank. And loan anda, okay, this is where you want to really listen and take note about what I'm going to share with you. So kalau anda nak buat loan bank ni, saya ingat lagi, this is what happened to me in real life. Di mana saya datang, saya nak buat loan rumah tapi kena rejected. Okay, bila kena rejected, saya pergi dekat bank, saya tanya bank, kenapa you reject my loan? Saya nak beli rumah ni bagus ni, saya nak beli. Tapi you reject loan I. Dia cakap simple je. Oh, sebab you tak ada apa-apa record. Okay? Tak ada apa-apa record dalam bank. Kita takut nak bagi loan kat you. Kita takut kalau kita bagi loan kat you, you lari. So macam mana? Okay, bank ni is a very profitable business. Betul tak? Bank itu ialah business. So business ni, bila kita cakap business ni, memang diorang nak untung je memanjang. Mana diorang nak rugi? Especially bank, right? When they cannot assess how good are you to pay back your debt. Maksudnya sejauh mana anda mampu bayar loan anda ataupun disiplin untuk bayar loan anda, mereka tak nak bagi loan. Especially kalau loan tu loan yang besar seperti nak beli rumah. So apa yang pegawai bank tu nasihat kat saya, okay, you know what? Buat credit card. That's the reason why I apply for a credit card. Sebab saya nak bina that track record. And saya apply credit card ini pun bukannya untuk pergi boros So credit card ni hanya untuk bina that track record. Hanya belanja guna credit card dan pastikan you bayar balik semua loan you. Jangan tinggal walaupun RM1. Kenapa? Sebab credit card punya interest rate is the highest. 18% setahun credit card punya rate. So anda tak nak ada credit card loan. Tetapi okay, ada juga kisahnya. Saya nak apply credit card, ini pun saya kena reject 4 kali. Cabaran kan. Nak buat loan rumah, kena reject. Suruh ambil kredit kad. Nak buat kredit kad pun kena reject juga. Ui, memang bank memang tak suka saya lah. Memang betul-betul tak suka kan. Especially orang yang buat bisnes ni, mereka memang tak suka. Kalau you employee tak ada masalah, senang saja. So bila saya pergi kat bank cakap sebab you tak ada track record, kita pun takut nak bagi you loan. Kita takut nak bagi you kredit kad. Lepas tu saya tanya, so apa yang saya patut buat? Ini paling lawak ni. Pegawai bank tu, seriously, pegawai bank tu cakap kat saya apa? Dia cakap kat saya, okay Mr. Adam, apa kata you buat loan kereta? Okey, ni saya nak bagi tahu anda semua. Kalau bank suruh anda buat loan kereta, kalau loan credit card tak lepas, dia suruh anda buat loan kereta, okey, lari daripada bank tu. Okey. Bank tu saja nak nak mendajal anda. Kita nak buat credit card sebab kita nak beli rumah, tetapi dia suruh buat loan kereta. Bila anda beli loan kereta, kereta itu bukannya 1,000, bukannya 2,000. Kadang-kadang loan kereta ni puluhan ribu ataupun ratusan ribu, betul? So kalau anda buat loan kereta yang anda tak perlukan, dia akan kacau kebolehan anda untuk beli rumah sebab dia dah makan gaji anda. Bayaran bulan-bulanan tu dah makan dah sebahagian daripada gaji anda, dan kalau anda nak beli rumah selepas itu pun dah jadi susah. So apa saya buat? Saya cakap terima kasih, saya cari bank lain. Kalau credit card loan tak boleh pun, anda boleh buat ASBF pun sama juga. Okay? Benda yang sama, sebab ASBF ni anda boleh surrender. Okay, buatlah 10,000 ASBF. Tak perlu pun buat 200,000. Buat 10,000 ASBF, bayar bulan-bulan mungkin RM50-100 pun cukup. Dah mencukupi. Asalkan bank boleh tengok, okay, Abu atau Ali atau Fatimah ni, dia disiplin bayar loan setiap bulan. So, they are a good paymaster. So, we want to give them more loan. Dan bagi mereka yang mungkin dah bekerja dengan kerajaan, for example, anda lebih senang lah nak buat loan sebab anda ada gaji tetap. And bank sangat-sangat suka orang yang ada gaji tetap. Ini especially for those yang self-employed, kerja macam saya dalam industri agent, takaful agent ke, ataupun unit trust agent, or even agent dropship, okay, barang-barang kosmetik ke, whatever it is, you are self-employed, then
You want to have a loan, but not a big loan, a small loan, so that you exist di pandangan bank. Okay? Itu saja daripada saya dalam video kali ini. Seperti biasa, kalau anda nak tahu lagi tips-tips berkenaan dengan kewangan, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel saya, Dr. Adam Zubair. Dan jika anda ada apa-apa soalan, tanya dalam ruangan komen. Dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.